beramai-ramai. Assalamualaikum, bersama saya Abang Muasri. Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 19 September. Kehilangan besar buat negara khususnya Sarawak atas pemergian pahlawan berani Dato' Awang Anak Raweng. Penerima tunggal pingat George Cross, pingat keberanian tertinggi ketenteraan British, mendiang Dato' Awang Anak Raweng menghembus nafas terakhir pada usia 104 tahun di kediaman anaknya di Taman Padri di Bandar Semanggang kira-kira pukul 2 petang semalam kerana sakit tua. Presiden Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Melintang Abdullah ketika memberitahu penghormatan terakhir untuk ahli keluarga dan saudara mendiang dibuat di kediaman anaknya di Taman Padri sehingga hari ini. So, rancangannya pada 20 hari bulan, iaitu kalau tak silap saya hari Minggu. Dia akan dibawa ke Dewan Sorah Kuching, di mana di sana akan diberi penghormatan, iaitu state funeral akan diadakan, dan di mana penghormatan ataupun last respect akan diadakan di Dewan Sorah. Dan seperti mana yang kita buat semasa Encik Kanang dulu, Pegawai 1 Kanang, iaitu SP. So, lepas itu dia akan dikumikan di kubur pahlawan ataupun hierograf di Kuching. Dan benda ini telah pun dipersetujui oleh ahli keluarga mendiang Dato' George Cross Awang Raweng. Sementara itu, pemergian Dato' Awang Raweng sesungguhnya begitu dirasai oleh Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Melintang serta ahli persatuan. Memang kita akan satu kehilangan, dan beliau adalah satu-satu contohnya ataupun ikon kepada, terutama sekali kepada kita orang Sarawak yang memang terkenal dengan keberanian. Khasnya beliau dulu, sebelum itu beliau adalah Iban Tracker. Kehilangan dia ni cukup menyedihkan buat rakyat Sarawak, kerana dia yang terkenal dengan pingat dia yang diberi oleh daripada England sana. Jadi tentang pemergian yang saya rasa pun bukan sekat saya yang sedih, tapi seluruh negeri Sarawak, seluruh negeri Sarawak. Dia terkenal dengan bujang berani dulu. Perasaan sama lebih lagi dirasai oleh anak lelakinya, Pangau Raweng, yang telah menjaga mendiang selama beberapa tahun ini. Ada nama yang ditinggalkan. Selain yang tua itu, ada dapat jago pengibut. Mendiang Dato' Awang Raweng bekas Iban Trackers yang datang ke Tanah Melayu pada penghujung 1950-an sebelum diserap ke dalam Regimen Worcestershire dan Sherwood yang berpengkalan di Keluang Johor untuk menentang komunis. Mendiang Dato' Awang dikurniakan pingat George Cross oleh Kerajaan British pada 20 November 1951 sebagai pengiktirafan atas sumbangan beliau berkhidmat dengan Kerajaan Britain sejak Perang Dunia Kedua. Pada tahun 2018, mendiang dianugerahkan pingat Panglima Setia Bintang Sarawak yang membawa gelaran Dato' oleh Kerajaan Sarawak. Skim perumahan mampu milik yang akan dibangunkan di antara Kampung Segedup dan Kampung Sungai Maung di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Satok bakal menyediakan kemudahan dan persekitaran bertaraf kelas pertama. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu ini merupakan pelaksanaan rancangan penyusunan semula masyarakat dengan lebih tersusun. Maka kampung kita adalah kampung baru itu adalah satu-satu kampung yang mempunyai kemudahan yang first class yang kita bangunkan. Tambah beliau, sebanyak 297 lot perumahan bernilai lebih 80 juta ringgit akan dibangunkan di kawasan terbabit.
Penduduk di Kampung Segedup, Kampung Sungai Maung dan Kampung Kudir akan diberikan keutamaan untuk memiliki rumah mampu milik tersebut. Jelas Ketua Menteri lagi, kerajaan negeri akan menanggung kos bagi kerja-kerja menambak tanah sebagai pendekatan baharu membantu rakyat Sarawak. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Satok berkata perumahan itu nanti akan dibina menggunakan konsep rumah inti yang dilengkapi dengan 3 bilik tidur, ruang tamu dan dapur. Datuk Petinggi Abang Johari berucap pada majlis penyampaian cek pampasan projek pembesaran Kampung Segedup di Kuching. Pada majlis sama, Ketua Menteri menyampaikan cek pampasan bernilai kira-kira 25.7 juta ringgit kepada 28 orang penerima. Pada majlis sama, Penguasa Tanah dan Survey Bahagian Kuching, Alfian Bawi memaklumkan sebanyak 152 projek melibatkan pengambilan balik tanah di Kuching telah dilaksanakan sejak tahun 2017 sehingga kini. Pengambilan tanah melibatkan 650 lot dengan pampasan 283 juta ringgit telah dibayar. Alfian memberitahu bagi tahun ini sebanyak 57 projek pengambilan tanah telah dilaksanakan. Ia melibatkan pampasan berjumlah 30.4 juta ringgit termasuk projek pembesaran Kampung Segedup. Beliau juga memberitahu sebagai agensi pemudah pembangunan, Jabatan Tanah dan Survey komited memastikan pembangunan negeri dapat dicapai dalam tempoh yang ditetapkan. Para guru disaran menyumbang buah fikiran untuk membantu meningkatkan pencapaian keseluruhan Sarawak dalam peperiksaan awam. Ini kerana Sarawak masih jauh ketinggalan dari segi pencapaian akademik dengan negeri ini berada di tangga ke-14 peringkat nasional dalam pencapaian ujian penilaian sekolah rendah tahun lepas. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rafai mendedahkan visi beliau itu yang mahu melihat Sarawak berada di kedudukan 5 teratas sebelum bersara dari arena politik. I'll put up that challenge to all the teachers here in this hall so that in the next few years we can see Sarawak education or academic performance able to improve so much so that we can be among the top 5 states in this nation. Beliau berucap demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Sibu. Dalam ucapannya, beliau turut menyeru agar para guru terus berusaha menjadi insan hebat yang memberi inspirasi kepada anak didik mereka. Katanya peranan guru bukan sahaja memberi ilmu pengetahuan, malah menjadi contoh kepada pelajarnya. Beliau percaya guru yang berdedikasi berupaya mengubah masa depan bukan sahaja seorang pelajar, malahan mengubah kehidupan keluarga, bangsa dan negara pelajar tersebut. Seramai 372 orang guru terpilih menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada majlis tersebut. Walaupun rumah panjang di Sarawak dikategorikan sebagai bangunan yang tidak berkeperluan mendapatkan sigil perakuan bomba, namun tidak bermakna keselamatan dalam mencegah kebakaran dipandang remeh. Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak, Khairuddin Rahman, menegaskan ciri-ciri keselamatan perlu dititik berat oleh penghuni rumah panjang, terutama jika berhasrat untuk membina kediaman baharu. Rumah panjang masih lagi dikategorikan sebagai rumah persendirian. Dan di bawah Akta Bomba dan juga Sarawak Building Ordinance dan juga Sarawak Uniform Building Bylaw, rumah persendirian dalam kehendak-kehendak kebombaan NA, not applicable, pada tidak keperluan. Meskipun menghadapi banyak cabaran dalam menangani isu kebakaran dan keselamatan rumah panjang, pihak Bomba tidak akan berputus asa. Sebaliknya akan terus mengadakan perbincangan dengan kerajaan negeri untuk mencari pendekatan secara holistik sama ada dari segi perundangan maupun program pendidikan dan kesedaran dalam kalangan penghuni rumah panjang. Khairuddin ditemui RTM pada majlis penyerahan sijil perakuan bomba kepada 2 pemilik premis di Betong. Setakat ini, 645 bangunan di Sarawak telah mendapatkan sijil perakuan bomba. Penduduk dari kawasan Sungai Binyok, Selezu dan Genaan memohon agar mempercepatkan pembinaan projek infrastruktur yang telah dijanjikan pelaksanaannya di 3 kawasan tersebut. Pengerusi Persatuan Penduduk Sungai Binyok, Selezu dan Genaan, Paul Nyipa Anak Lambat memberitahu, isu utama yang perlu diambil tindakan segera adalah pembinaan jalan raya yang lebih baik di penempatan itu.
Pol Nyipa menjelaskan ketika ini penduduk dari kawasan tersebut terpaksa melalui jalan raya bertanah merah yang licin, berlumpur ketika hujan dan jalan yang sering dilanda banjir. Harapan kami untuk mendapatkan semua projek yang kami perlukan untuk keselesaan, untuk kesenangan penduduk tempatan kami. Lebih-lebih lagi kami daripada hulu sungai, jadi sekarang ini kita memang banyak masalah dihadapi kita untuk sampai ke rumah-rumah panjang. Okey, jadi lebih-lebih lagi jalan raya lah. Beliau menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Persatuan Penduduk Sungai Binyuk, Selezu dan Genaan di sebuah hotel di Bintulu. Selain itu, persatuan tersebut turut meminta projek-projek lain termasuk bekalan elektrik, bekalan air terawat dan telekomunikasi disegerakan pelaksanaannya, memandangkan ada di antara projek tersebut telah diluluskan peruntukan. Penempatan Sungai Binyuk, Selezu dan Genaan mempunyai kira-kira 30 buah rumah panjang dan 3 buah sekolah rendah. Paras air di takungan di empangan hidroelektrik Bakun kekal berada pada tahap normal walaupun bahagian tengah Sarawak mengalami keadaan hujan lebat. Sarawak Energy Berhad SEB dalam kenyataan memaklumkan meskipun terdapat peningkatan permukaan air di hulu empangan iaitu Sungai Baloi, namun takungan masih dapat dikendalikan tanpa perlu adanya operasi pelepasan air secara terkawal dari takungan alur limpah. SEB menambah pasukan DHEP Bakun memantau rapi paras air setiap hari selain pemantauan turut dilakukan di DHEP Murum. Kali terakhir operasi pelepasan air secara terkawal di DHEP Bakun ialah pada 9 Ogos lepas selepas rundingan dan mendapat keizinan daripada Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Operasi itu telah berakhir pada 22 Ogos lalu. SEB mendedahkan HEP Bakun terus menahan sejumlah besar air hujan ekoran keadaan cuaca hujan yang tidak menentu ketika ini bagi mengurangkan risiko keadaan banjir di hiliran Sungai Rejang yang disebabkan oleh hujan lebat setempat dan air pasang besar. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.